Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua klien. Saya Encik Muhammad Hafizul bin Ismail dari Unit Rawatan Pemulihan AADK Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita dan sesi RP yang bertajuk menguruskan kehidupan dan menguruskan kewangan pada hari ini. Saya berharap dan berdoa agar semua klien serta keluarga dalam keadaan sihat hendaknya. Selain itu, kita juga perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini. Pada hari ini, saya akan berkongsi berkaitan tajuk menguruskan kehidupan dan kewangan. Dan diharap semua klien mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Untuk pengetahuan semua klien, menguruskan kehidupan dan kewangan ini sangat berkait rapat dan ditambah pula dengan musim PKP sekarang. Kehidupan dan kewangan kita perlu diuruskan dengan baik dan cermat agar kita tidak mengalami tekanan pada masa-masa yang boleh dikatakan amat mencabar ini. Okey, menguruskan kehidupan. Untuk makluman semua, pengurusan kehidupan kita seharian memerlukan penjadualan harian bagi memudahkan kita menguruskan kehidupan agar semuanya yang telah dirancang akan berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan adanya penjadualan harian kehidupan, seseorang individu itu dapat mendisiplinkan diri sendiri serta setiap jadual yang telah dirancang hendaklah dilakukan. Barulah kehidupan lebih baik dan tersusun pada masa akan datang. Apakah yang anda fahami berkaitan pengurusan diri? Mengapa setiap individu perlu memberi perhatian terhadap pengurusan diri mereka? Kehidupan adalah perkara yang perlu diuruskan dengan baik kerana kehidupan berkait rapat dengan masa dan sekiranya tidak menguruskannya dengan baik akan berlakulah pembaziran masa. Apa yang lebih malang lagi, pembaziran kehidupan atau lebih tepatnya pembaziran masa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Akan tetapi pastinya dapat dirasai apabila sampai masa mendapat natijah kerugiannya seperti mana gagalnya dalam sesuatu perkara yang kita lakukan pada masa akan datang. Beberapa perkara berkaitan pengurusan kehidupan yang ingin saya kongsikan bersama anda semua. Yang pertama, pengurusan mental. Pengurusan mental dapat kita lihat dari sudut kesediaan individu untuk mempelajari sesuatu yang baru tanpa meletakkan timbangan minat semata-mata. Mereka seharusnya melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran serta ilmu pengetahuan yang akan membantu diri mereka untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik pada masa akan datang. Kesihatan mental akan menjadikan seseorang itu sentiasa mampu berfikir secara rasional, waras serta mengambil pertimbangan yang wajar pada waktu-waktu yang diperlukan. Ini menjadikan mereka lebih kreatif dan inovatif dalam mendepani pelbagai situasi khususnya apabila keadaan mendesak. Yang kedua, pengurusan emosi. Pengurusan emosi pula adalah berkenaan dengan pengurusan perasaan individu. Di sini letaknya semangat berterusan, motivasi yang kekal serta sabar dalam mendepani pelbagai keadaan di sekitar mereka. Keupayaan pengurusan mental belum tentu dapat dimanfaatkan sekiranya mereka tidak mampu menguruskan emosi dengan berkesan. Walau kreatif sekalipun, kreativiti itu tidak bermakna jika ia tidak diterjemahkan oleh orang yang cepat berputus asa atau mereka yang kurang sabar dalam tindak tanduknya. Emosi yang stabil atau mereka yang dapat menguruskan emosi mereka dapat juga dilihat melalui keberkesanan dirinya. Kematangan sentiasa memudahkan suatu perhubungan yang dijalinkan antara keluarga dan rakan-rakan serta masyarakat sekitarnya, termasuk keupayaan mengurus diri seperti mana yang telah kita kongsikan ini. Kegagalan menguruskan emosi adalah punca kepada kegagalan dalam banyak perkara berkait rapat dengan kehidupan. Dan yang ketiga, pengurusan kerohanian. Pengurusan kerohanian adalah soal pengurusan hubungan kita sebagai insan dengan Tuhan yang disembah dan Tuhan yang menciptakan. Penilaian kerohanian yang diuruskan ini berdasarkan sifat redha, sabar serta tawakal kepada Tuhan itu sendiri.
melakukan setiap perkara secara sedar bahawa Tuhan sedang memerhatikan setiap tindak tanduk kita sama ada dalam keadaan terang ataupun gelap. Semakin hampir kita dengan Tuhan, semakin selalulah kita diperingatkan serta diberikan teguran serta ujian hanya kerana Dia mahu kita menjadi yang terbaik. Okey. Dan sekarang saya akan berkongsikan sedikit berkaitan menguruskan kewangan. Kewangan ialah suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Semua orang perlu merancang kewangan masing-masing, tidak kira sama ada kaya ataupun miskin. Namun, rancangan kewangan yang tidak dilaksanakan dengan baik akan mengundang kegagalan dalam menguruskan kewangan dalam kehidupan harian kita. Sebagaimana daripada masyarakat hari ini berfikiran hanya orang kaya perlu merancang kewangan kerana mempunyai lebihan dalam kewangan dan berkemungkinan untuk membuat pelaburan. Silaplah jika berfikiran begitu. Bahkan orang yang hanya mempunyai sumber kewangan sekadar cukup makan lebih memerlukan perancangan kewangan yang lebih teliti, memastikan survival kehidupan mereka terjamin tanpa perlu meminta-minta daripada orang lain. Okey, merancang kewangan peribadi dalam kehidupan. Dalam aspek pengurusan kewangan, kehidupan seseorang individu boleh dikategorikan kepada 4 fasa keperluan dalam setiap fasa kehidupan. Fasa ini berbeza-beza seiring dengan pertambahan umur setiap individu. Okey, saya terangkan dulu berkaitan fasa 1 pengurusan kewangan. Fasa ini dikenali dengan tahun permulaan. Inilah titik permulaan bagi kebanyakan individu yang baru memasuki alam pekerjaan. Tidak kurang juga yang masuki fasa perkahwinan. Jika difikirkan, banyak juga keperluan kewangan kita di tahap ini. Antara yang lain ialah pembelian kereta, pembelian rumah dan pembelian pakaian kepada keluarga itu sendiri. Fasa kedua, pada peringkat ini, pendapatan individu sudah mula meningkat. Jika kenaikan gaji purata 5% setahun dan kita mula bekerja seawal 20-an, besar kemungkinan gaji kita sudah naik sekurang-kurangnya 50%. Dari segi keperluan kewangan pula, antara lain ia mungkin meliputi keperluan untuk penyusunan semula hutang, pembelian kenderaan yang lebih besar dan mewah, serta pengubahsuaian rumah atau pembelian rumah baru dan lain-lain contoh yang boleh kita dapati daripada sumber-sumber kehidupan kita. Okey, fasa 3. Individu yang sudah memasuki fasa kehidupan yang lebih matang, pada ketika ini individu akan lebih bersikap berhati-hati untuk berbelanja besar bagi perkara yang kurang bermanfaat. Sebaliknya, melebihkan peruntukan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam menghadiri majlis ilmu atau membuat kerja amal. Keperluan kewangan juga sudah berbeza. Antaranya ialah menjelaskan hutang, menabung untuk hari tua dan perbelanjaan untuk menjaga kesihatan. Okey, yang terakhir ialah fasa 4. Ketika ini, keperluan perancangan kewangan adalah perancangan wasiat, pengagihan harta dan sumber untuk badan-badan kebajikan. Okey, 6 cara mudah untuk menguruskan kewangan. Yang pertama, setiap kali terima gaji, pastikan anda mengasingkan jumlah wang sekurang-kurangnya 10% untuk jadikan simpanan. Yang kedua, utamakan keperluan berbanding kehendak diri. Bayar terlebih dahulu segala komitmen bulanan seperti kereta, rumah dan bil bulanan terlebih dahulu. Kemudian barulah memasang niat untuk berbelanja ke arah memenuhi kehendak diri sendiri. Yang ketiga, belanja mengikut kemampuan diri dan kemampuan pendapatan kita. Elakkan berhutang untuk barang yang bukan menjadi keperluan, kecuali untuk membeli barang-barang yang tidak mampu dibeli secara tunai seperti kereta dan rumah. Yang keempat, bebaskan diri daripada hutang seperti kad kredit, pinjaman peribadi dan seakatan dengannya. Impak terikat dengan hutang sebegini hanya akan mengakibatkan
anda menanggung beban hutang yang punya kadar faedah yang lebih tinggi. Yang kelima, mewujudkan akaun simpanan yang tidak menggunakan kad ATM supaya mengelakkan anda mengeluarkan wang tunai sesuka hati. Sebagai contohnya, simpanan ASB di mana pengeluaran wang hanya boleh dilakukan di kaunter bank sahaja. Yang keenam, pastikan anda mempunyai pelan insurans yang mampu melindungi diri anda dan keluarga secara komprehensif. Kalau tidak, menjangka apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi, sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, itulah sedikit perkongsian yang saya dapat kongsikan berkaitan pengurusan kehidupan dan pengurusan kewangan diri. Diharap semua klien mendapat manfaat daripada perkongsian yang saya berikan itu. Semoga semua klien dapat mengamalkan kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Diharap semua mendapat maklumat daripada perkongsian sebentar tadi. Semoga kita dapat menjaga diri dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini. Yang buruk itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.